Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi dalam Segalanya Mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Apa khabar adik? Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Apa kabarmu di sana? Adik-adik. Apa khabar adik? Sehat semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat kesihatan Allah Taala bagi, kita syukuri, dan nikmat kita dapat belajar agama pada hari ini kita syukuri dengan menyebutkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi adik-adik, Ustaz minta nak buang masa. Hari ini kita akan belajar daripada tingkatan 3. Kita akan belajar satu tajuk, iaitu adab berkomunikasi. Apakah adab berkomunikasi itu? Nanti kita akan tengok. Dan sebelum kita nak tengok, adik-adik kena buka dulu buku teks. Pelajaran kita pada kali ini pelajaran yang ke-26. Buku teks kita muka surat 182 sebagai rujukan kita untuk mempelajari ilmu yang kita akan dapati pada hari ini. Okey adik-adik, dah buka buku teks? Dah ambil buku teks? Dah? Okey, Alhamdulillah. Kalau dah, sekarang adik, jom kita tengok apakah pembelajaran kita pada hari ini. Seperti mana biasa, adik-adik boleh tengok di paparan Ustaz Mi hari ini, objektif pembelajaran kita. Kita kena tahu dulu apa yang kita nak dapat pada hari ini. Apa dia? Yang pertama, menyatakan maksud komunikasi dari segi bahasa dan istilah. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan prinsip komunikasi Islam. Yang ketiga, adik-adik dapat menerangkan adab-adab berkomunikasi. Yang keempat, menerangkan hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap individu. Dan yang terakhir, yang kelima adik-adik, kita dapat menerangkan hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap masyarakat. Okey adik-adik, dah sedia untuk kita belajar? Okey, dah? Kita baca doa sikit supaya dapat berkat dalam pembelajaran kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, kurniakan kami kebijaksanaan, ya Allah, kekuatan ingatan, ya Allah, diberikan kepandaian, ya Allah, dalam kami mempelajari pembelajaran kami pada hari ini, ya Allah. Jadikan kami ingat, ya Allah, jangan Engkau lupakan kami, ya Allah. Jadikan kami pandai, ya Allah, jangan Engkau jadikan kami tidak pandai, ya Allah. Dan akhirnya, ya Allah, jadikan dapat kami amalkan apa yang kami pelajari pada hari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey adik, kita akan belajar insya-Allah. Jadi, yang pertama yang kita akan tengok hari ini ialah, ya, di sini maksud komunikasi. Ini yang pertama. Okey, maksud komunikasi dia terbahagi kepada dua. Satu dari segi bahasa, satu lagi dari segi istilah. Okey, kita tengok dari segi bahasa dulu. Dari segi bahasa, pendek je, perhubungan. Mudah nak ingat. Okey, cuma dari segi istilah agak panjang. Okey, macam mana kita nak ingat? Dia ada dua kata kunci. Okey, yang pertama, dia melibatkan perhubungan antara dua individu atau lebih. Itu yang pertama. Kita kena tahu dia melibatkan apa? Dia melibatkan perhubungan antara dua individu atau lebih. Okey. Kemudian, secara apa? Bagaimana? Bagaimana dia dilaksanakan? Kan? Komunikasi ni bagaimana dia dilaksanakan? Dilaksanakan secara langsung ataupun melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon. Secara penuhnya dari segi istilah, perhubungan antara dua individu atau lebih. Secara apa? Secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon. Inilah yang dimaksudkan dengan komunikasi. Okey, jelas? Okey, dah jelas yang tu, kita tengok yang kedua. Yang kedua ni 6 prinsip komunikasi Islam. Yang ni adik-adik kena ingat. Adik-adik kena ingat, masuk dalam fikiran adik-adik, masuk dalam otak adik-adik. Sebab apa? Nanti akan ada soalan berkaitan dengan 6 prinsip komunikasi Islam ini. Di akhir nanti, macam mana biasa adik-adik, Ustaz Mi akan beri kepada adik-adik 25 soalan kuis untuk adik-adik jawab sebagai pengukuhan pembelajaran kita pada hari ini. Okey adik-adik, jom kita tengok 6 prinsip komunikasi ini. Okey, yang pertama. Yang pertama dipanggil qaulan ma'rufan. Apa maksud qaulan ma'rufan? Maksud dia kata-kata yang baik. Tu.
Qaulan ma'rufan. Yang kedua, qaulan kariman. Qaulan kariman. Apa dia? Qaulan kariman. Maksud dia kata-kata yang mulia. Okey. Yang ketiga, qaulan sadidan. Qaulan sadidan. Maksudnya kata-kata yang benar, jujur, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit. Ni qaulan sadidan. Okey. Yang keempat, qaulan balighan. Qaulan balighan. Maksud dia kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan pada jiwa kita. Tu dipanggil qaulan balighan. Baligh, sampai tepat di sasaran, beri kesan pada kita. Balighan. Tu. Kemudian yang kelima, qaulan layyinan. Kan ada dalam hukum matlin, mat lembut, kan? Apa maksud dia? Maksudnya kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Ni qaulan layyinan. Ni prinsip yang kelima. Yang terakhir, prinsip yang keenam, qaulan maisuran. Maksudnya kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Maisuran, yasir, mudah. Qaulan maisuran. Maksudnya kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Inilah 6 prinsip komunikasi Islam yang kita kena tahu. Yang kita kena tahu dan kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Secara ringkasnya, adik-adik boleh tengok, qaulan ma'rufan, ma'ruf maksudnya kata-kata yang baik. Qaulan kariman, karim maksudnya mulia, maksudnya kata-kata yang mulia. Qaulan sadidan, maksudnya kata-kata yang benar, jujur, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit. Qaulan balighan, baligh, sampai, maksudnya kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan dalam jiwa kita. Qaulan layyinan, layyin, lin, lembut, maksudnya kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Qaulan maisuran, maksudnya kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Inilah 6 prinsip. Mudah-mudahan adik-adik dapat ingat. Boleh ingat adik-adik? InsyaAllah adik-adik pun semua pandai, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita tengok renungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari. Kata dia, "Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Maknanya kita dalam hidup ni adik-adik, kita kena berpegang dengan hadis Nabi ni. Kalau kita nak cakap, pastikan apa yang kita cakap tu baik-baik. Sebab apa? Setiap apa yang kita sebut itu, apa yang kita ungkapkan itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada balasannya. Banyak cakap takut banyak silap. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata lebih, kalau nak cakap, biar pastikan benda tu baik. Kalau kita tak nak cakap, kalau tak ada benda baik kita nak cakap, maka lebih baik kita diam. Itu lebih baik. Ini adalah renungan daripada hadis Nabi dan merupakan nasihat yang besar. Sebab banyak orang tergelincir masuk ke dalam neraka Allah kerana mulut dia. Mulut dia, sampai Nabi pernah sebut, Nabi tunjuk lidah. Yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Allah, tergelincir masuk ke dalam neraka Allah sebab lidah di antaranya. Okey adik? Faham? Cantik. Okey, sekarang kita tengok seterusnya. Ya, satu tajuk, satu part yang penting di sini untuk kita tahu, iaitu adab berkomunikasi. Adab berkomunikasi adik-adik, yang pertama, tidak melalaikan daripada ibadat dan tanggungjawab. Kalau kita nak cakap, tak ada masalah, cakaplah. Nak sembang dengan siapa, sembanglah. Tapi jangan sampai sembang kita itu melalaikan daripada ibadat dan tanggungjawab kita. Contoh dia kata, seperti menjaga solat. Sembang, Allah dah azan dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu Ustaz Mi sebut Allahu Akbar, maksudnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sekarang yang kamu sembang tu besar ataupun panggilan untuk menghadap menyembah Allah Ta'ala yang lebih besar? Kan? Tu persoalan dia. Jadi kalau kita dah dengar azan, dah masuk waktu semayang, tu satu contoh. Jangan lagi kita bersembang, berlabun lagi. Kata orang Perak, berlabun lagi. Kalau kata orang Kedah, jangan ralik. Tahu ralik? Ralik ni maksudnya terlajak. Terlajak. Ralik bersembang.
Sampai azan pun tak heran dah. Jangan macam tu. Sebab ini merupakan adab. Jangan sampai lalai. Pastikan sembang tak ada masalah, tapi kalau kita sembang sampai melalaikan kita dari solat kita yang sepatutnya kita buat, sampai ada yang terlajak sampai tak semayang pun waktu zuhur. Sembang sampai habis waktu zuhur. Allahu Akbar. Faham tak? Okey. Yang kedua dia kata, mahupun jangan sampai mengabaikan tugasan kita. Kita ada tugas nak buat. Kan? Adik-adik ada tugas nak buat. Tambah PDPR sekarang ni pukul 9 sampai pukul 10. Ada tugasan adik-adik. Kena masuk kelas, kena jumpa dengan cikgu. Kan? Online dengan cikgu. Tiba-tiba adik-adik sembang dengan kawan adik-adik. Allahu Akbar. Ni salah. Okey? Jadi jangan sampai melalaikan daripada ibadat dan tanggungjawab. Okey, yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan, seperti kata-kata yang penuh dengan hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Jadi bila kita bersembang dengan orang, kan, sama ada secara langsung ataupun secara gadget dan sebagainya, pastikan kata-kata kita, bahasa-bahasa yang kita aturkan itu sopan. Bagi kata-kata tu penuh hikmah. Bagi kata-kata yang kalau kita nak sampaikan itu biar nasihat. Dan larangan di sini, jauhi perdebatan. Kalau boleh jangan rasa kita je betul sampai kita semua orang salah, kita je betul. Tak boleh. Kadang-kadang kita meraihkan pandangan orang itu lebih baik. Okey, dan gurauan yang berlebihan, jangan gelak memanjang. Ingat tak hadis Nabi, siapa yang banyak gelak akan mematikan hati. So jangan banyak bergurau sangat. Lebih kepada bagi nasihat, lebih kepada kata-kata yang penuh hikmah. Okey, yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat komunikasi, seperti mengelakkan penggunaan gadget semasa di dalam masjid. Ni larangan ni. Larangan. Adab berkomunikasi, boleh nak komunikasi tak ada masalah. Tapi kalau kita berkomunikasi di tempat yang tak sesuai, itu salah. Dekat mana tu? Dia bagi contoh. Elakkan penggunaan gadget semasa di dalam masjid. Jangan. Masjid ni kita dengan Allah je. Kita dengan Allah. Bila masuk masjid, silent phone ataupun matikan phone. Kita dengan Allah. Tu kita dengan Allah. Jangan bagi masa kita dengan selain daripada Allah. Masuk masjid kita dengan Allah. Ni sampai imam baca khutbah Jumaat pun kita sempat lagi nak jawab WhatsApp orang, sempat lagi nak jawab mesej orang. Ini salah. Okey dia. Yang kedua, menunggang motosikal. Ni pun salah. Tengah-tengah drive ataupun tengah naik motosikal sempat lagi. Tengok situ, tengok depan dah ada lori. Jadi macam mana adik? Tu kan memudaratkan diri kita. Ini satu larangan. Jadi naik motosikal, drive, jangan sekali-kali kita berkomunikasi menggunakan gadget lah tu utamanya. Dan semasa kunjungan hari raya, ini satu suasana yang tak berapa cantik. Memang tak cantik pun. Kita bila berhari raya simpan phone, simpan gadget. Sebab apa? Kita nak bersilaturahim dengan orang. Jangan orang bercakap dengan kita sambil tu kita balik, nampak sangat kita tak hormat orang. Ini satu benda yang salah. Ini yang berlaku banyak pada hari ni. Okay, Dedek? Faham? Cantik. Yang keempat, memastikan kesahihan maklumat. Ini penting. Sekarang ni macam-macam. Zaman fitnah. Orang panggil zaman fitnah. Yang sampai kat kita tu kan, kadang-kadang benda tu salah. Tak betul pun kadang-kadang. Sekarang ni macam-macam masuk. Ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi kita kena pastikan apa yang sampai pada kita itu sahih sebelum kita sebarkan pada orang lain. Seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar. Ni ada siasat sebelum sebar. Siasat dulu. Pastikan ni dulu dia betul. Dia punya sumber tu betul. Jangan terus dapat bagi ke orang. Tak apa benda-benda yang kadang-kadang pelik, kadang-kadang memang dapat menggemparkan orang. Jangan. Okey. Tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Ini satu adab yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib. Jangan. Ini satu benda yang salah. Dan kita pun tahu kalau kita buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib kita dunia dan akhirat.
Kalau kita fitnah orang, hari akhirat orang yang kita fitnah itu akan ambil semua pahala daripada kita. Last sekali kita jadi orang yang muflis. Itu ada hadis yang sahih. So jangan adik-adik, pastikan kita tak buat benda ni. Jangan sebarkan fitnah, jangan buka aib orang. Seperti menghindarkan diri daripada gosip. Membawang ni tinggal adik-adik. Habis pahala kita nanti. Hari akhirat kita nampak pahala kita last sekali hilang. Siapa ambil? Orang yang kita umpat tu ambil. Allahu Akbar. Kutukan, jangan kutuk orang, jangan menggadu domba. Pergi orang ni nak bagi bergaduh. Oh jangan. Dan tidak memanggil seorang dengan panggilan yang tidak disukai. Oh jangan. Panggil mat buntal, kan, mat hitam, ataupun panggil lah gelaran-gelaran yang tak suka, kan, Doraemon ke, kan, Negro kan, benda-benda macam ni. Allahu Akbar, dia dapat mencetuskan pergaduhan. So dalam komunikasi kita kena jaga 5 perkara ni adik-adik. Boleh? Boleh adik-adik, memang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Mi doakan dan doakan Ustaz Mi juga, ya, insya-Allah. Okey, seterusnya adik-adik kita tengok renungan kalamullah, okey, daripada Quran surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa maksud dia? Tidak ada sesuatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat mengawas yang selalu hadir. Allahu Akbar. Ini yang kita kena takut adik-adik. Setiap kali kita nak cakap, bab kata Nabi Muhammad SAW tadi, kata Nabi apa? Nabi kata, kalau kamu takut hari akhirat, maka jagalah mulut ni. Jagalah mulut ni. Jagalah lidah ni. Sebab setiap apa yang diungkapkan oleh lidah, ada malaikat yang mencatat. Dan hari akhirat akan disebut apa yang kita ungkapkan. Sebanyak mana perkataan yang kita ungkapkan, kalau itu dosa dan sia-sia, maka itu sangat merugikan kita. Sebab tu Nabi dah ajar dah tadi, kan, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu percaya tentang hari akhirat, kamu katakan yang baik, ataupun lebih baik kamu diam. Sebab apa kena diam? Sebab semua itu akan dicatat oleh malaikat yang hadir untuk mencatat apa yang kita ungkapkan. So hati-hati adik-adik, lebih baik diam daripada bercakap-cakap. Okey, cantik. Okey, sekarang kita akan tengok hikmah adik-adik. Yang keempat ni hikmah. Mula-mula kita tengok hikmah ini beradab ketika berkomunikasi terhadap individu dulu. Okey, yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Okey. Yang kedua, melahirkan individu yang berakhlak mulia. Kalau kita jaga adab berkomunikasi ni, secara tak langsung dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Yang kedua, melahirkan individu yang berakhlak mulia. Kalau kita ikut 6 prinsip komunikasi, kita tahu adab-adab berkomunikasi tadi, maka lahirlah individu yang berakhlak mulia, yang menjadi contoh kepada orang lain. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Kan dalam adab berkomunikasi ataupun prinsip komunikasi, dia ada kata-kata yang hikmah, kata-kata yang menusuk, qaulan balighan, kan, dia tepat pada sasaran dan menyentuh jiwa. Jadi semua ni dapat menyelesaikan masalah kerana saling bertolak ansur. Yang keempat, mendapat keredaan Allah kerana mengamalkan adab yang mulia. Yang kelima, dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul. Allahu Akbar. Orang respect kita adik-adik kalau kita mengamalkan adab-adab sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adik-adik, hikmah yang kelima. Yang kelima ni hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap masyarakat. Pada masyarakat pula, bagaimana kesan dia, apa hikmahnya kalau kita mengamalkan adab berkomunikasi ni. Okey, yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Aman dan harmoni. Sebab apa? Sebab semua yang dianjurkan oleh agama kita tadi, start daripada 6 prinsip komunikasi sampailah kepada adab berkomunikasi, semuanya itu
menjurus ke arah nak bagi aman dan harmoni. Kalau semua orang tolak ansur, semua orang cakap lembut, semua orang cakap benda yang baik-baik, semua cakap benda yang hikmah, semua yang cakap benda-benda yang qaulan ma'rufan, benda yang baik-baik, qaulan kariman, benda yang mulia, semua ni akan menjurus kepada satu, iaitu keadaan aman dan harmoni. Kerana apa? Sifat persefahaman yang ditunjukkan. Sebab semua tu kita dah faham, jadi kita akan cakap benda-benda yang baik-baik saja. Okey, yang kedua, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Okey, tu hikmah dia. Okey, yang ketiga, dapat bertukar-tukar pandangan. Kalau adab komunikasi ni dijaga, maka kita akan jadi orang yang senang nak menerima pandangan orang lain. Okey, supaya masyarakat maju dan makmur. Semua ni akan hasilkan satu benda yang baik, iaitu masyarakat maju dan makmur. Yang keempat, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan. 6 prinsip tadi kalau kita amalkan, Allahu Akbar, qaulan ma'rufan, qaulan kariman, qaulan maisuran, sampailah qaulan sadidan, qaulan balighan. Semua tu akan menyebabkan kemesraan dan kukuhlah perpaduan di antara kita, kerana saling bertoleransi, insya-Allah. Okey, adik-adik, inilah 5 perkara dalam tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita, supaya akhirnya hidup kita di dalam bimbingan ilahi dan mengikut contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu adik, bersama dengan Ustaz Mi pada kali ini dengan tajuk yang mudah saja. Cuma nak ingat 6 prinsip tadi dan nak ingat adab-adab serta hikmah-hikmahnya itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Dan selepas ini jangan lupa adik-adik, jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi yang disediakan khas untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni. Tahniah semua. Sehingga sekarang adik-adik bersama dengan Ustaz Mi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. With